Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami meneruskan perbincangan ini, kami ingin mendedikasikan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pensyarah iaitu Ustaz Muhammad Rushdi yang telah memberikan tunjuk ajar serta bimbingan untuk kami menjayakan tugasan diberi. Salam sejahtera Ustaz Muhammad Rushdi. Hari ini saya, Nur Saradiana dan rakan-rakan Nur Atika, Farhana Alia, Nur Amira Syafiqah dan Wan Nadira akan membentangkan kajian bertulis yang telah kami hasilkan iaitu mendepani cabaran fahaman pasca modernisme pada masa kini. Nama saya Farhana Alia binti Muhammad Azman dan saya akan membincangkan tentang definisi pasca modernisme. Menurut Kamus Dewan, pasca bermaksud sesudah dan selepas, sementara modernisme bermaksud cara pemikiran baru pada masa kini. Ini bermakna pasca modernisme membawa maksud perkembangan idea dan fahaman cara pemikiran selepas kemunculan modernisme, di mana ia merupakan bentuk baru kepada fahaman sekularisme barat moden. Pasca modernisme merupakan perubahan rasionalisme, materialistik dan hedonistik di mana ia membawa idea baru untuk kebebasan diri untuk menjalani kehidupan tanpa sebarang ikatan kepada agama dan tradisi. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana fahaman pasca modernisme ini mula berkembang. Jadi, umum mengetahui bahawa fahaman pasca modernisme ini ianya mula muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an. Salah satu faktor utama pasca modernisme ini berkembang adalah apabila Jean-Jacques Derrida dia telah memperkenalkan satu kaedah asas kepada fahaman pasca modernisme iaitu proses dekonstruksi. Proses dekonstruksi ini adalah mereka mahu memperjuangkan nilai-nilai yang mereka anggap didiskriminasi oleh masyarakat dunia seperti kejahatan, wanita dan juga apa-apa yang berkaitan dengan kulit hitam. Jadi, mengapa mereka rasa wanita didiskriminasi? Kerana mereka menyatakan bahawa wanita tidak diberikan lebih banyak peluang seperti mana lelaki. Jadi, apa-apa keputusan dalam apa-apa keadaan, mereka perlu mengutamakan lelaki daripada wanita. Setelah itu, muncul seorang lagi ahli pasca modernisme iaitu Auda. Auda ini dia telah membahagikan kecenderungan pasca modernisme kepada beberapa bahagian. Yang pertama ialah pasca strukturalisme, yang kedua ialah neo-rasionalisme, ketiga aliran kesejarahan dan keempat adalah critical legal studies. Jadi, kesemua aliran-aliran ini telah menggunakan pakai kaedah dekonstruksi yang telah saya katakan sebentar tadi. Apa gunanya mereka melakukan atau membuat pelbagai jenis aliran ini? Tidak lain dan tidak bukan, tujuan utama mereka adalah untuk menyerang nilai-nilai utama dalam agama Islam. Sebagai contohnya, aliran Critical Legal Studies, mereka telah memperjuangkan bahawa tradisi keilmuan Islam penuh dengan diskriminasi kepada wanita dan juga kepada orang bukan Islam. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bagi wanita, mereka mahukan peluang yang sama adil seperti mana lelaki. Mereka tidak mahu lagi dianggap lemah berbanding lelaki. Mereka mahu menjadi tonggak utama dalam masyarakat berbanding lelaki. Dan mereka juga mahu berjaya tanpa bantuan daripada lelaki. Jadi oleh itu, segala elemen-elemen ini telah berjaya mempengaruhi ramai orang. Mereka menyokong aliran-aliran ini kerana mereka rasa apa yang diperjuangkan adalah betul. Seterusnya, salah satu platform terbesar yang menjadi perkembangan pasca modernisme ialah media sosial. Pada masa sekarang, media sosial sangat besar. Jadi, ia merupakan platform terbesar bagi perkembangan pasca modernisme kerana semua maklumat berada di hujung jari. Jadi, semua manusia terdedah kepada pelbagai jenis maklumat yang kita sendiri tidak tahu sahih ataupun tidak. Jadi, bagi mereka yang tidak mengetahui ilmu-ilmu yang mendalam tentang apa itu pasca modernisme, mereka akan mudah terpengaruh dengan penulisan-penulisan yang telah disiarkan, dengan kabar-kabar angin yang telah diberitahu oleh orang-orang sekalian. Jadi, perkara-perkara itulah yang menyebabkan pasca modernisme ini berkembang pesat dalam masyarakat sekarang. Assalamualaikum, nama saya Nur Atika binti Muhammad Akasyaf
dan saya akan membentangkan tentang ciri-ciri pasca modernisme. Antara ciri-ciri pasca modernisme yang dapat diperhatikan ialah fakta atau kebenaran dan penipuan adalah sama dan boleh bertukar ganti. Ciri ini ada satu cabang yang muncul secara tabii. Para pemikir pasca modernisme menyatakan bahawa fakta adalah amat terbatas untuk menentukan dalam apa jua perkara di mana perubahan boleh berlaku tanpa diduga oleh seseorang. Oleh itu, maklumat yang diterima hari ini yang dijadikan sebagai satu bentuk kebenaran secara mudah dapat dibuktikan sebagai satu kesilapan pada keesokan harinya dan begitulah sebaliknya. Selain itu, kecewa akan pemikiran moden atau modernisme merupakan salah satu ciri-ciri pasca modernisme. Para penyokong pasca modernisme secara tipikalnya amat kecewa akan kegagalan generasi moden dalam memenuhi janji-janji untuk membawa kepada keamanan, kemajuan dan ilmu pengetahuan. Mereka berasa kesal terhadap ketidakupayaan sains, teknologi, kerajaan dan agama dalam menyempurnakan tugas sebagaimana yang telah dijanjikan kepada mereka. Kegagalan generasi moden mencapai matlamat mereka telah mengakibatkan golongan pasca moden tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap idea-idea golongan modernis. Ahli sekali, golongan pasca moden juga berkecenderungan untuk mempersoalkan segala hal. Mempersoalkan sesuatu benda tidak bermaksud yang mereka bersetuju tentang pendapat yang disampaikan. Malah penyampaian yang paling logikal turut menyebabkan para pasca modernis berasa skeptikal. Persoalan ini telah menyebabkan pertembungan paradigma iaitu objektiviti keluar dan subjektiviti masuk. Kekeliruan subjek dan objek ini telah menyebabkan pasca modernisme dilabelkan sebagai relatif. Terdapat beberapa tokoh-tokoh pasca modernisme yang dikenali ramai. Antaranya ialah Jean-François Lyotard, Jacques Derrida dan Michael Foucault. Jean-François Lyotard adalah seorang ahli falsafah Perancis. Beliau mempunyai kemahiran dari segi falsafah sosiologi. Lyotard menyatakan bahawa pemikiran pasca moden tidak mengiktiraf naratif aliran utama atau meta-naratif yang dilahirkan oleh tradisi moden. Menurut beliau, pasca moden ialah ketidakpercayaan terhadap meta-naratif, di mana meta-naratif difahamkan sebagai kisah yang menyeluruh tentang sejarah dan matlamat umat manusia yang berasaskan ilmu pengetahuan dan budaya. Terdapat dua meta-naratif yang dijelaskan oleh beliau. Sejarah iaitu sejarah sebagai kemajuan menuju pencerahan dan pembebasan sosial dan pengetahuan sebagai kemajuan secara keseluruhan. Kemodenan bermaksud usia pengesahan meta-naratif dan pasca moden sebagai usia di mana meta-naratif telah gagal. Melalui teorinya tentang meta-naratif, Lyotard mencipta sendiri apa yang dipersetujui oleh kalangan ahli teori pasca moden sebagai era pluralisme. Beliau juga berpendapat bahawa naratif aliran utama ini tidak dapat mencantumkan kesemua aspek budaya seperti yang didakwa oleh pengkaji moden. Perkataan pasca moden digunakan untuk pertama kali adalah untuk menggambarkan perkembangan era yang baru yang dijelaskan oleh Jean-François Lyotard di dalam bukunya yang bertajuk The Postmodern Condition sebagai kemelesetan ideologi lama dan kepercayaan dunia moden. Michael Foucault adalah seorang ahli falsafah Perancis yang merupakan sejarawan ideologi dan ahli bahasa. Foucault berpendapat bahawa pemodenan telah melahirkan ilmu dalam bentuk diskursif, iaitu ilmu yang dibina, disusun, diiktiraf serta dihubungkaitkan antara satu sama lain dengan tujuan untuk memberikan kebenaran keilmuan terhadap sistem pemikiran dan budaya masyarakat barat moden. Teori-teorinya tentang pasca modernisme membincangkan hubungan antara kekuasaan dan percakapan. Menurut beliau, percakapan adalah kerangka pemikiran dalam bidang kehidupan sosial tertentu. Sebagai contoh, percakapan jenayah bermaksud bagaimana orang dalam masyarakat tertentu berfikir dan bercakap mengenai jenayah, dan aspek yang paling utama ialah kuasa berfungsi melalui percakapan. Percakapan menjadi lemah atau kuat apabila dibandingkan dengan kekuatan. Kuasa menurut Foucault adalah pengetahuan. Oleh itu, dalam keadaan pasca moden, terdapat percakapan yang dibentuk oleh pengetahuan. Penjara, hospital, universiti
dan sekolah merupakan contoh-contoh lokasi di mana organisasi yang berkuasa tersebar dan dibangunkan secara bebas daripada strategi sistematik penguasaan kelas. Jacques Derrida adalah seorang ahli falsafah Perancis yang berkontemporari yang berketurunan Yahudi. Beliau telah menerbitkan 3 buah bukunya sekaligus yang bertajuk Of Methodology, Writing and Difference dan Speech and Phenomena. Hasil nukulan bukunya telah mendapat sambutan hangat di Perancis, malah lebih hangat lagi di Amerika Syarikat. Telah mempopularkan konsep deconstruction yang membawa maksud proses pencanggahan pendapat yang bertujuan bagi menolak naratif aliran utama atau yang dikatakannya menerusi logocentrism. Menurut Derrida, pasca moden merupakan keutamaan dalam prosesnya pusat decentering sebagai matlamat mendekonstruksi naratif aliran utama. Derrida ialah seorang aktivis falsafah yang sentiasa ingin menolak naratif aliran utama Barat. Menurut beliau, naratif aliran utama yang dilahirkan oleh logocentrism iaitu aliran pemikiran atau metafizik yang sangat dominan yang tidak memberi tempat kepada naratif pihak yang lain. Naratif aliran utama terbentuk melalui konsep kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean-Jacques Rousseau, ahli falsafah Perancis di awal abad ke-18. Seterusnya ialah kerosakan dan kemusnahan yang dibawa oleh pascamodernisme. Pertama, melahirkan lebih banyak gerakan kebebasan yang berbentuk sekularisme dan ekstremis. Dengan wujudnya perkembangan teknologi maklumat, manusia juga sudah semakin terdedah kepada penyebaran informasi yang banyak. Kebebasan bersuara ini juga telah menyebabkan semakin banyak golongan yang berusaha untuk memperjuangkan kebebasan tanpa batas, contohnya seperti golongan fahaman liberalisme dan gerakan feminisme. Perkara ini merisaukan kerana ia boleh menyebabkan gugurnya iman dan akidah seseorang kerana mereka sering menganggap agama itu sebagai satu kekangan terhadap kebebasan. Kedua, sering menolak ajaran agama yang telah sedia ada dengan mewujudkan keraguan dan kesangsian ke atas hukum Islam. Kaedah dekonstruksi dalam fahaman oleh Jean-Jacques Derrida telah mencabar pemikiran modernisme yang bersifat tegas dalam membincangkan tentang kebenaran dan keadilan. Sementara pascamodernisme membina keraguan dan kesangsian terhadap akal rasional dalam pembuktian saintifik modernisme. Sebagai contoh, gerakan feminisme yang menegakkan hak keadilan wanita ini telah seringkali mempersalahkan agama. Sebagai punca ketidakadilan jantina ini berlaku kerana sering memberikan keutamaan kepada lelaki. Ketiga, mendorong kepada lebih banyak amalan budaya hedonisme di dalam kalangan masyarakat, di mana mereka mengajar keseronokan dan kesenangan hidup. Oleh itu, masyarakat bakal mengamalkan gejala sosial seperti seks bebas, penyalahgunaan dadah dan sebagainya di mana ia boleh menyebabkan kemusnahan akhlak dan jati diri seseorang. Yang keempat, interaksi sesama manusia semakin berkurang dan individu bersikap individualistik. Fahaman pascamodernisme mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak mempedulikan orang lain kerana mereka mengejar kesenangan, kenikmatan dan keseronokan hidup. Hal ini boleh menyebabkan banyak korupsi manusia dalam kehidupan seharian seperti rasuah, ketidakadilan, penyelewangan dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menerangkan cara mendepani dan mengatasi fahaman pascamodernisme. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum ini, fahaman pascamodernisme merupakan perubahan berpandukan rasionalisme, materialistik dan hedonistik. Oleh itu, kita perlulah menguatkan akidah kita dengan menghadiri ke kelas agama dan lain-lain. Selain itu, kita perlulah mempromosikan dan menambahbaikkan budaya yang tersendiri supaya tidak terpengaruh dengan budaya Barat. Seterusnya, meningkatkan lagi ilmu pendidikan dari awal dengan menerapkan ilmu yang betul sejak kecil lagi. Akhir sekali, budaya kita perlulah dihidupkan dalam masyarakat agar tidak menyebabkan kebergantungan Asia ke Barat. Secara keseluruhannya, kita boleh lihat bahawa Islam sangat mementingkan pendidikan. Sebagai contoh, wahyu pertama yang diturunkan melalui kalimah suci Iqra yang membawa maksud untuk membaca. Di sini,
Ia menunjukkan bahawa pentingnya pendidikan untuk mendapatkan ilmu itu sendiri, kawan-kawan. Masyarakat yang berilmu sudah tentu dapat membantu dan mempertahankan umat Islam daripada serangan penjajahan pemikiran moden dari pelbagai aspek. Saya akan menerangkan prinsip pasca modernism. Terdapat banyak prinsip yang dipegang oleh fahaman pasca modernism. Antaranya ialah semua fahaman pada zaman moden adalah tidak benar dan tidak boleh digunakan pada zaman pasca modernism. Hal ini kerana fahaman pasca modernism ini menganggap ajaran sains dan agama adalah rekaan manusia semata-mata. Dan menurut Rorty, fahaman pasca modernism tidak menerima segala kebenaran dan mereka tidak menganggap apa-apa sebagai mutlak. Dalam erti kata lain, mereka hanya berpegang dengan fahaman mereka dan menolak fahaman daripada zaman orang lain. Kedua, fahaman pasca modernism menganggap bahawa imej dan realiti material adalah sama. Ini bermaksud mereka melihat apa yang di alam maya adalah sama sahaja dengan apa yang berlaku di realiti. Sebagai contoh, fahaman pasca modernism menyamakan manusia dengan watak di dalam permainan video yang sedang berperang di alam maya. Akhir sekali, fahaman pasca modernism berpegang dengan prinsip tiada kebenaran dan tiada realiti. Ini adalah kerana mereka menyatakan bahawa imej adalah sekadar lakonan dan tidak mempunyai apa-apa makna. Oleh itu, mereka membuang adat kerana mereka inginkan hidup yang lebih ringkas. Seterusnya, fahaman pasca modernism ini pasti meninggalkan kesan ke atas mereka yang terlibat. Di sini, saya akan menerangkan kesan pasca modernism terhadap institusi keluarga. Pertama sekali, kesan pasca modernism terhadap keluarga adalah berlakunya penyikiran Tuhan dalam kehidupan dan kegiatan ekonomi. Penyikiran Tuhan dalam kehidupan berlaku kerana fahaman pasca modernism tidak sepenuhnya berasaskan Al-Quran dan boleh menyebabkan akidah sesebuah keluarga terpesong. Dari segi kegiatan ekonomi pula, kerana pada masa kini, kebanyakan elemen-elemen kehidupan adalah mengikuti budaya barat tidak kira dari segi ekonomi, politik, sosial dan agama. Kesan yang kedua adalah tahap kebahagiaan keluarga diukur berdasarkan harta kebendaan. Ini bermaksud, sekiranya sesebuah keluarga mempunyai harta kebendaan yang banyak, mereka ini dianggap keluarga yang bahagia. Manakala jika sesebuah keluarga tidak mempunyai harta kebendaan, maka mereka adalah keluarga yang kurang atau tidak bahagia. Seterusnya, agama tidak berperanan dalam hal pembangunan. Fahaman pasca modernism secara umumnya menumpukan kepada kegunaan sains, seni dan industri dalam meningkatkan pembangunan. Kerana itulah mereka mempertikaikan kemampuan akal manusia dan agama dalam hal pembangunan. Nama saya Nur Atika binti Muhammad Al-Kashaf dan saya akan membentangkan kesimpulan. Secara kesimpulannya, daripada segala maklumat yang diperoleh dapat disimpulkan bahawa pasca modernisme adalah produk budaya dan pemikiran baru. Pasca modernisme juga telah menimbulkan beberapa kontroversi dan sentiasa menjadi perdebatan di kalangan orang berbagai disiplin akademik. Hal ini kerana mereka berpendapat pasca modernisme akan merosakkan akidah umat Islam. Oleh sebab inilah umat Islam perlu menguatkan akidah mereka. Jika akidah mereka senipis bawang, maka amat mudahlah mereka mempercayai dan menyokong perkara yang tidak sepatutnya dan juga tidak akan hanyut dengan kehadiran fahaman pasca modernisme pada masa kini. Terima kasih.